Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Encik Hamdan bin Abdullah, Barisan oleh Tuan Kuasa Surau Tuan Imam Fadil Ustaz Muhammad Syukran bin Muhammad Tajuddin, yang kita raikan penceramah kita pada malam ini Fadil Ustaz Hanafi bin Abdul Malik, seorang personaliti Tanyalah Ustaz yang biasa kita tatap wajah aja di TV. Malam ni insya-Allah kali ketiga kata saya bersama-sama kita di Kota Warisan. Jadi pihak surau mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ustaz yang sudi meluangkan masa malam ini bersama-sama kita. Juga yang dihormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Puan Rohidah binti Muhammad Ali, Ketua Guru Kafa Integrasi Al-Muhajirin Kota Warisan Ustazah Cik Naulia bin Ismail, barisan guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang kita raikan pada malam ini, yang mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita maklumkan, insya-Allah malam ini kita akan sama-sama mendengar kuliah motivasi pendidikan anak-anak yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Fadil Ustaz Hanafi. Yang juga selepas daripada kuliah dan ceramah beliau, kita akan sama-sama meraihkan anak-anak kita yang cemerlang dalam peperiksaan PSRA, peperiksaan Sekolah Rendah Agama dan UPSR. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, Surau Al-Hijrah Kota Warisan setiap tahun, insya-Allah ini tahun yang ketiga atau keempat tak salah saya, kita memberi sumbangan sedikit sebagai menghargai kejayaan anak-anak kita di Kota Warisan ini dalam pelajaran mereka, yang mudah-mudahan dapat memberi suntikan kepada mereka untuk terus cemerlang meniti kehidupan remaja tingkatan 1 hingga ke Menara Gading, cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat, insya-Allah. Dan program yang kita buat ini, yang kali ini adalah kali pertama kita buat di surau kita. Yang sebelum-sebelum ini kita sampai raikan di Sekolah Kebangsaan, adalah di atas sumbangan-sumbangan tuan-tuan juga kepada tabung surau, yang kita kembalikan balik semula di atas nama kebajikan kepada anak-anak kita yang cemerlang, walaupun tidak senilai mana, tidaklah ribuan ringgit yang didapati ataupun ratusan ringgit, tetapi sumbangan-sumbangan yang diberikan itu adalah sebagai untuk memberi dorongan dan semangat kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak kita dalam pelajaran masa akan datang. Hatta walaupun Kota Warisan ini, Sekolah Kebangsaan dan Kafa memperolehi 100 orang sekalipun yang dapat 5A dan cemerlang mumtaz dalam PSRA, insya-Allah dengan sumbangan tuan-tuan kita akan terus komited dan komitmen untuk menyalurkan bantuan tuan itu sebagai menjadikan surau ini surau berkebajikan, yang mengalihkan semula kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, saya selepas ini saya minta anak-anak yang 20 orang tersebut dapat berjumpa dengan saya di sebelah kiri tuan-tuan atau sebelah kanan saya di sana, untuk saya dapatkan kehadiran mereka, ya. Jadi saya ulang balik, anak-anak kita ataupun adik-adik yang akan menerima sumbangan pada malam ini, Ustaz harap dapat jumpa dengan Ustaz di sebelah kiri surau ini, di sebelah kanan Ustaz, untuk daftar kehadiran untuk program kita pada malam ini, kerana selepas daripada selesai Ustaz untuk memberikan kuliah motivasi beliau, kita akan terus kepada upacara penyampaian, kemudian kita solat isyak dan kita adakan sedikit jamuan pada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Ya, jadi untuk tidak melengahkan masa, pihak Surau Al-Hijrah Kota Warisan
menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Hanafi Abdul Malik untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, yang dihormati pengerusi majlis, Datuk Hamdan, pengerusi surau, datuk-datuk sekalian, datin-datin sekalian, terima kasih kerana sudi mendengar ceramah kita pada malam ni. Jarang datuk-datuk nak dengar. Jadi alhamdulillah malam ni ramai datuk-datuk. Terima kasih datin-datin dan barisan AJK dan juga anak-anak muda kita yang datang pada malam ni. Alhamdulillah. Ni rumah Allah yang kita raikan pada malam ni adalah para tetamu rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada amalan kita yang soleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ni saya diberi tajuk kepada saya ni, tajuk dia cara mendidik anak. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang paling layak lah nak bercerita tentang cara mendidik anak, tapi saya yakin yang depan-depan ni semua dah ada anak dan berjaya mendidiknya. Alhamdulillah. Apapun akan saya cuba sedaya upaya untuk bagi satu tip yang mudah bagaimana untuk mendapat anak cemerlang dari sudut akademik, mendapat keputusan straight A, juga cemerlang dari sudut akhlak, sopan santun, budi bahasa, budi pekerti dia tinggi, akhlak dia mulia, dan akhir sekali cemerlang dari sudut yang kita panggil pada hari ini agama. Ramai yang cemerlang dari sudut akademik, ramai yang cemerlang dari sudut akhlak, tetapi solat tak dijaga dengan sempurna. Ramai baru balik daripada sebuah universiti, sebuah college yang ramai pelajar-pelajar dia ambil pengajian Islam, yang bakal keluar menjadi ustaz. Tetapi apa yang berlaku bila disurvey berapa ramai solat subuh, hanya 4 orang yang angkat. Ini bakal jadi ustaz, ambil pengajian Islam. Bagaimana ilmu yang angkat akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang sendiri solat subuhnya tak dijaga daripada asas, daripada awal pendidikan dia. Oh, sukar tu. Kadang-kadang bukan ustaz bercakap di hadapan ni lebih memberi kesan daripada seorang ustaz, kerana dia hanya menyampaikan fakta-fakta yang skema, yang diulah-ulah sikit-sikit. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok anak kita dapat straight A, kita buat kenduri, alhamdulillah, tanda kita bersyukur pada Allah. Tetapi yang lebih utama, kalau anak dapat straight A, sujud syukur. Dah buat sujud syukur belum? Ustaz, solat syukur ke sujud syukur? Ada orang Melayu panggil solat syukur. Tak, sujud syukur. Senang je. Kalau ikut mazhab Syafi'i, berwuduk, menghadap kiblat, takbir, sujud. Sujud cakaplah apa nak, jangan cakap kat mulut, dalam hati. Kalau nak baca subhanallah wa bihamdih subhanallahal azim pun boleh. Terpulang. Lepas tu duduk, assalamualaikum, selesai. Mudah je. Sujud syukur, tanda gembiranya. Kalau pemain-pemain bola dalam dunia ni, ada satu kisah pemain bola, dia wakil Perancis saya, dia shoot goal, tiba-tiba dia sujud. Dia sujud, jadi foto daripada zoom, daripada stadium tu zoom kat dia sujud. Dan akhirnya bila orang tanya dia kenapa dia sujud, lepas tu orang bincang-bincang sampai masuk dalam Yahoo, dan akhirnya ramai orang masuk Islam kerana sujud tu. Keindahan dia sujud tu, entah menghadap kiblat entah tidak, dengan seluar pendeknya, tak mengapa, tapi impact daripada situ ramai yang masuk Islam. Pernah berlaku dalam pertandingan World Cup yang Nigeria, dia buat sujud syukur juga, dan akhir dia beri impact tu, jaring satu gol je, Nigeria kalah pula tu, tapi bila dia shoot satu gol dia sujud.
Walaupun kalah, perbuatan itu dilihat oleh orang-orang kafir, dan akhirnya ramai juga yang memeluk Islam. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ni kita akan cerita cara nak mendidik anak. Mendidik anak ni bukan bagi makan, bagi minum, bagi pakai, bagi handphone, bagi motor, bagi game, PS2, box, apa lagi. Itu je. Sebenarnya mendidik anak adalah piling, proses piling. Tuan-tuan, kalau zaman dulu kita lahir je, mak dan ayah lahir bidan, bidan kampung, lahir je azan, tak ada nak cuci-cuci, nak cuci darah, tak ada, azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mula-mula lahir je telah dikenalkan dengan Islam. Hari ni lahir hospital swasta ataupun kerajaan, dulu pernah diomongkan supaya di hospital kerajaan bila mak nak bersalin, ayah kena duduk sebelah. Tapi hari ni tak ada lagi, saya tak nampak, tak tahu, mungkin dah ada kan. Dan bapa kalau boleh jangan tunggu baby tu lahir. Sebelum baby tu lahir dah azan dah. Bila baby lahir, nurse bawa lagi, dia rembatnya punggung baby tu, dia kena goncang-goncang supaya menangis baby tu. Apa tu dia basuh bersih baru dia bagi kat situ. Dalam Islam lahir je azan, telinga kanan, telinga kiri. Dah lama sangat tak jadi bapa, dah lama sangat tak dapat ni. Iqamah, kalau perempuan dua-dua iqamah, nak azan pun boleh, nak iqamah pun boleh, tapi mesti ada ayat pertama yang dia dengar di atas muka bumi ni adalah kebesaran Allah. Tuan-tuan, kenapa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu akidah. Tuan-tuan, kita nak cerita bab akidah ni best, tuan-tuan. Saya nak cerita, tuan-tuan, Allah ni pernah lihat? Siapa pernah tengok Allah? Bukan Allah tu, bukan yang tu. Allah, siapa pernah lihat? Kita selalu sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saksi kena lihat dengan mata. Ini kena cerita dengan budak-budak ni. Kalau tidak ada tahu, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi tiada Tuhan selain Allah. Nampak? Kita kena tahu. Nak jadi saksi kena tengok dengan mata. Hakim panggil kat mahkamah, kamu lihat tak pembunuhan tu? Saya tak lihat, tapi saya rasa lah, betul lah dia bunuh dia ni. Rasa tak main babe. Dia kena lihat. Naik saksi, aku bersaksi, mesti lihat dengan mata. Tuan-tuan, kena lihat dengan mata, tiada Tuhan selain Allah. Ustaz, macam mana nak tengok Tuhan? Slogan Allah ni dia ada slogan, ada dia punya moto. Moto dia apa? Slogan dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tuan-tuan, nak rasa kebesaran Allah, kena lihat kebesaran Allah, kena akui kebesaran Allah, kena rendahkan ego kita untuk rasa besarnya Allah. Bila kita dah rasa macam tu, satu hari nanti Allah akan tunjuk kuasa dia. Kita akan lihat satu kebesaran yang betul-betul besar, memberi erti pada kita. Contoh, kita bawa motor dah sedap, selit, sam, tiba-tiba ada seko kancil, sebuah kereta kancil brake emergency, zas, kita terlanggar, terpelanting, lepas tu lori brake, sikit lagi nak kena kepala kita. Allahu Akbar, Allah. Kalau kena lori tu, habis, pecah kepala. Tapi Allah selamatkan kita, dan kita rasa Allahu Akbar. Pernah sekali kita buat aib, kita buat maksiat, kita buat aib, tiba-tiba lah bini kita dah sampai tempat tu, tak jumpa kita. Selamat. Siapa yang tutup aib kita? Allah. Ini yang kita nak cerita pada anak-anak kita, kebesaran Allah. Mula-mula sekali pada anak-anak hari ni kena piling, kedegam. Tuan-tuan, saya baru 2 bulan lepas saya berdialog dengan 20 orang profesional Melayu yang beragama Kristian. 20 orang diajak saya berdialog di sebuah hotel di Port Dickson. 20 orang profesional Melayu yang bukan Islam, agama Kristian. Muka-muka Jawa, muka Tempeh, muka Minang, muka Negeri Sembilan, muka macam muka Kedah, nampak bona.
hidung dia kombang, confirm Melayu. Terus nak mengata nama dia John Arif. John, muka Jawa boh John. Belacan tu tak sedar diri. Oh, slow. Banjar, muka Banjar, muka Minang. Tak apa, alhamdulillah. Berlaku tuan-tuan datang berdialog dengan saya. Ni dia dialog. Mereka ni profesional. Ada mereka ni muntas dari sekolah agama. Hafal Yasin, Al-Baqarah, tak jadi pimpinan solat tahajud malam, pimpinan solat subuh, sajadah dibacanya. Tiba-tiba last minute, bila dapat kerja, murtad, keluar Islam. Macam mana kita nak piling dalam hati kita? Sedar tak sedar, rupa-rupanya kita ni selalu lekehkan amalan orang-orang tua dulu. Ingat tak, zaman kita muda-muda dulu, kalau malam raya kita buat apa? Takbir, pergi rumah orang. Saya rasa Kota Warisan buat kot. Kalau tak pergi rumah orang, pencuri pergi rumah orang. Kita tak buat takbir, pencuri datang, Allahu Akbar, Allah, dia buka tingkap, habis barang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak lupa cara ibu dan ayah kita didik kita. Lahir je di azan, njut baby. Njut baby apa? La ilaha illallah. Siapa buat? Mak nak tidurkan baby, la ilaha illallah. Mak tidur dulu. Mak tidur dulu. Baby yang buai ni, bukan nak belagak lah, riak sikit. 7 orang anak ni, bini dah penat-penat bersalin. You get rest, sleep, biar saya yang jaga baby. Njut baby ni bapak misalnya, perasan lah ni. Njut baby ni, nak njut jangan zikir dulu. Baby ni, dia sebab dia nak pula baby hari ni, dia jenis mata terbontang malam. Mula-mula buat menguap, nampak dia menguap. Kejap lagi baby tu, lepas tu baru la ilaha illallah. Menguap ni berjangkit tuan-tuan. Dia ada 3 benda berjangkit. Yang pertama menguap. Cuba bayang, saya baru balik dari Pahang ceramah sana, balik sampai sini, Assalamualaikum, saya menguap. Kejap lagi anda lah jemaah ni menguap. Nombor 2, batuk. Batuk, king. Tak percaya tengok lagi Jumaat. Semayang Jumaat, seorang je batuk, habis semua. Berjangkit. Nombor 3. Kenapa dik? Kenapa? Apa pasal? Kenapa dik? Seorang pandang sana, kejap kan semua sibuk pandang sana. Dia memang macam tu, berjangkit tuan-tuan. Yang lebih teruk, kalau yang duduk depan ni bangkit keluar, nak buang air kecil, kejap kan berdiri. Tuan-tuan dan perempuan, benda berjangkit ni kita kena cegah daripada awal. Azan ketika lahir, kemudian nak tidurkan bayi, kita dienjut dengan belayan zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hari ni tengoklah budak orang perempuan baru lepas bersalin, lenjut boy, Facebook, anakku dah nak tidur dah. Anak kau dah tidur belum? Orang pun jawab kat Facebook, cute je. Dia pun jawab, memang cute macam mak dia. Lalu lupa unjuk baby lah. Nasib baik dia tak bagi pas handphone kat baby. Tiba-tiba baby buat Facebook sendiri, sia-sia je. Tuan-tuan, hari ni unjuk bertengkar dengan suami. Unjuk, la ilaha illallah. Abang baru nak balik, dia unjuk, habis putus. Hari ni terhampas anak ke bumi, ke degam. Tuan-tuan dan perempuan, perasaan ibu yang ketika mengandung akan menyebabkan anak-anak terbentuk pribadi dia. Perasaan ayah ketika ibu sedang mengandung akan terbentuk pribadi anak tersebut. Dah lihat,
Tadi pasal 20 orang profesional Melayu yang keluar Islam, yang telah berdakwah atas nama agama Kristian, kita berdialog dengan dia. Mereka ni orang hebat-hebat, tapi antara dialog yang menyebab mereka ni keluar daripada Islam adalah kerana dakwaan Kristian mengatakan Nabi, kebanyakannya ada yang lelaki ada yang perempuan, yang perempuan mengatakan Nabi Muhammad, dia tak sebut Nabi dah, dia sebut Muhammad gila seks. Nabi Muhammad tu gila seks. Mungkin si perempuan ni pernah bercinta dengan lelaki Melayu, lantas lelaki Melayu tu curang pada dia, lantas dia menggelar Muhammad itu gila seks, lalu dia keluar berjumpa dengan orang India yang beragama Kristian, memujuk dia dan dia keluar. Kemungkinan lah, tu jangkaan saya. Lantas dia kata gila seks. Apa jawab umat Muhammad di kota warisan ini? Gila seks. Dia kahwin sampai 9. Tu Kristian 9 kali, 9 kahwin, tak ke gila? Cik, orang perempuan nak mempertahankan Nabi kita. Tiba-tiba si suami balik rumah, yang apa khabar, sihat? Lain macam suami aku ni. Yang abang sebenarnya berkenan dekat ustazah tu. Boleh tak abang nikah dengan dia? Dia punya jantung kedegang. Abang langkah mayat dan dulu. Semua orang tak boleh terima kalau ada isu poligami. Dan isu ni kena kepada budak perempuan ini, profesional perempuan ini, dan dia murtad, keluar daripada Islam. Apa berlaku? Dia mengatakan Nabi gila seks, sedangkan Jesus tidak pernah berkahwin. Muka-muka Melayu, tapi dia sebut Nabi, dia tak sebut Muhammad gila seks. Nak jawab apa? Lantas tuan-tuan, daripada cerita ini, ilmu Islam itu paling utama dalam mendidik anak. Apa jawapan dia? Kota warisan jawapan dia sebenarnya, saya agree masa cakap tu. Sebab dialog, masa saya di Oxford saya berdialog, masa saya di Sabah saya berdialog, jumpa Kristian saya berdialog, dia ajak berdialog dalam church. So saya agree je. I'm agree with you, father. Terkejut dia. Apa pula? Ustaz lain semua melonteng, semua jadi hak. Ustaz Hanafi lah dan setuju. Terkejut. Agree for disagree. Ni kisah debat lah. Agree for disagree. Saya setuju. Terkejut father. Tapi father, saya nak tanya father, Muhammad ni lahir kat mana? Dia kata Muhammad lahir kat Arab. Aktiviti orang Arab macam mana? Oh, dia orang suka berperang, bergaduh, ada kabilah berpuak-puak. Kemudiannya aktiviti ekonomi, mereka jual bahala, import ekspor dan pelacuran. Apa pelacuran yang berlaku kat sana? Pelacuran ketika umur anak 5 tahun telah dijual di rumah pelacuran, anak perempuan. Saya nak tanya, kalaulah Muhammad ini seorang yang gila seks, kenapa dia perlu berkahwin? Ataupun cukup dia pergi spa, rumah urut, pergi hotel bajet, ataupun langgan pelacur? Dia, are you agree with me? Adakah dia gila seks dengan berkahwin, memikul komitmen? Audien kat bawah tepuk tangan. Audien kat bawah tepuk tangan. Ilmu ni kena ajar pada anak. Kena ajar, cerita, explain. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ayah kena cerita pada anak, apa dia saksi ni? Saksi ni macam mana? InsyaAllah dalam hidup kamu nanti, apabila datang satu saat, kamu akan rasa benar-benar Allah ini wujud. Allah ni memang wujud. Allah ni akan tunjuk kebesaran dia. Barang sesiapa yang berjalan ingin mencari Allah, Allah berlari. Barang sesiapa selangkah melangkah mencari Allah, Allah 1000 langkah hampir pada dia. Dan Allah akan tunjukkan kebesaran dia, tanda meningkatkan keimanan pada kita. Cerita pada anak-anak. Cara mendidik anak iaitu agama. Didik anak. Lahir, masa mengandung jangan menyanyi. Jangan menyanyi masa mengandung. Nak menyanyi sekali-sekala kan, sedih tak boleh, tak ada apalah, bolehlah sekali-sekala. Jangan selalu menyanyi. Masuk tandas menyanyi. Ni mengandung. Hatiku, hatimu sedih. Terbayang Aaron Aziz, habislah. Habis.
Tak ada anak tu keluar muka Aaron Aziz, muka suami juga. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agama harus dididik masa mengandung. Nak dapat baby yang comel, baca surah apa? Yusuf. Nak dapat anak yang pandai, Luqman. Nak dapat anak perempuan, Maryam. Nak apa lagi? Baca tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu mana ayat untuk ni, tuan-tuan baca Quran sampai habis, lagi senang. Ustaz, I ni buta Jawi, I buta nak baca Quran ni susah. I just lepas solat je ayat-ayat lazim. Tak kisah, pasang CD Quran tu. Sebelum tidur malam pasang CD. Dekat rumah kalau boleh lepas ni tolong tuan-tuan Kalau boleh tuan-tuan kat rumah pasang CD untuk anak-anak tidur. CD Quran, pasang perlahan dia. Kalau pagi anak-anak bangkit jangan jerit. Ni pagi-pagi rumah penuh dengan jeritan. Suami AJK surau, isteri jerit, "Bang, abang tak solat subuh lagi ke?" Jiran pasang telinga. AJK surau, tengok jam pukul 10. Terpaksa lah abang ni bangkit. Kacau betul bini aku. Kalau suami, isteri nak kejut suami bangkit, cara dia mudahnya, iaitu duduk atas perut dia. Dah lompat 2-3 kali, insya-Allah bangkit. Kalau dia tak bangkit, baca surah Yasin wal Quranil Hakim, confirm bangkit. Tak payah jerit-jerit. Ni ada isteri ni, dia memang suka smash suami dia. Dia suka smash. Tunggu dia, kau bangkul lambat dia. Dia punya, Abang dah solat belum? Daripada Kota Orisan sampai dalam AirAsia punya train tu dengar, bas, apa hal ni? Nampak? Duduk atas perut dia. Anak tak boleh. Tuan-tuan, agama, pendidikan agama dari ketika kita bersama isteri kita. Nabi mengajar kalau boleh nak bersama isteri, bacalah ayat Al-Quran, sebutlah nama-nama Allah, dan berlindunglah daripada kejahatan syaitan. Nampak? Nabi dah ajar. Ini nampak je bini jadi werewolf. Rupa-rupa dekat kedai mamak dia kena kambing cecah roti canai, lepas tu kena kopi janda. Janda pula Rosita Cik Wan. Banggalabah suami, lupa kalimah Allah. Kalau suami macam tu, puan-puan tolong buat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Dia baru sedar, astagfirullahalazim. InsyaAllah walaupun puan-puan azan, performance dia tetap